Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita boleh sambung majlis ta'lim ini. Kita sampai muka surat 67. Kat mana? Baik. Dikatakan bahawa orang kafir dibawa sekali-kali tidak. Kita tengok pada perkataan tu. Kami katakan bahawa orang kafir akan terhalang dari melihat Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Dan Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar beliau dapat melihatnya. Dan ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung tersebut hancur seketika. Lantas Musa pun sadar bahawa beliau tidak akan mampu melihatnya di dunia. Ini ikhwatul iman, kalau kita tengok, kita duk baca ni, iaitu tajuk pada muka surat 62, penjelasan pendapat ahli haq dan as-sunnah. Imam Abu Hasan nak jawab tuduhan-tuduhan daripada Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, ini semua Murji'ah, tentang beberapa perkara yang perlu dia jawab. Pada dia perlu jawab perkara itu semua. Di antaranya dia bagi tahu bahawa di hari akhirat orang kafir tidak akan dapat melihat Allah. Orang kafir tidak akan lihat Allah. Apa yang menghalang orang kafir daripada melihat Allah? Iaitu kekafiran dan kesyirikan dia. Kesyirikan dia menghalang dia daripada tengok Allah. Itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran. Allah kata, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir, ar-rabbihim, daripada Tuhan mereka, yauma izin, pada hari itu, la mahjubun, mereka terhalang, terhijab. Allah tak izin, Allah tidak izin wajah-wajah kafir, bukan wajah mukmin, wajah kafir melihat Allah. Allah tak izin. Dan hadis-hadis yang kita jumpa di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim telah menjelaskan benda itu. Dan Imam Abu Hasan pada muka surat 73 membuka satu bab khusus, iaitu melihat Allah, ru'yatullah. Mukmin akan melihat Allah. Dan Imam Abu Hasan akan menyebut firqah-firqah yang sesat, Mu'tazilah, Qadariyah, yang menyatakan Allah tak dapat dilihat. Allah tak dapat dilihat. Maka nanti dia akan detailkan pada muka surat 73. Sekarang dia nak bagi tahu akidah ahlu sunnah, Allah dapat dilihat. Di antaranya kisah Musa alaihi salam. Musa menyatakan, Rabbi arini unzur ilai, Tuhanku tunjuklah dirimu, Tuhanku tunjuklah diri. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka Tuhan pun menterjalikan doa Nabi Allah Musa itu. Tiba-tiba bukit di sebelah itu menjadi goncang dan hancur.
Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pengsan. Falamma afaqa, bila Musa sedar daripada pengsan, inni tubtu ilaik, Musa kata aku bertaubat daripada permintaan yang seperti ini. Bermakna ayat itu menceritakan Musa nak melihat Allah. Allah kata pada Musa, lan tarani, kamu tak boleh melihat aku lah ni, lan tarani, walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanah fa sawfa tarani. Musa hang tak boleh tengok aku lah ni, tapi tengok bukit. Kalau bukit itu tak ada perubahan, fa sawfa tarani, dia guna sawfa. Sawfa benda akan yang jauh lagi. Kalau satarani benda yang dekat sangat-sangat nak jadi, tapi sawfa benda jauh lagi. Benda jauh lagi bermakna tengok Allah ni jauh lagi di mana? Akhirat. Fasawfa tarani, Allah kata fasawfa tarani, kau akan tengok aku. Maknanya boleh tengok Tuhan, tapi bukanlah ni, sawfa tarani, akan datang aku tunjuk diri aku pada hang. Maka akan itu di mana? Di syurga. Di mahsyar kita akan tengok Allah di syurga. Di mahsyar ada hadis, iaitu hadis Imam Tirmizi menyebut tentang Allah Ta'ala akan hisap kita ini la turjuman, tidak ada penterjemah bahasa. Kita dengan Tuhan ni tak ada penterjemah bahasa. Masa tu Nabi sebut orang ini dia akan tengok ke sebelah kanan, dia akan tengok ke sebelah kiri. Bila dia tengok ke sebelah kanan, dia tak nampak amal baik dia. Dia tengok ke sebelah kiri, dia nampak amal yang jelek dia. Dan dia tengok ke sebelah depan, hanya ada penghisapan Allah. Dan Nabi kata, berdirilah hamba ini, sayukallima rabbuhum, mereka akan bercakap dengan Tuhan mereka dalam keadaan tidak ada penterjemah. Allah sendiri akan adil kita. Masa itulah Quran kata pada kita tentang al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari mulut dikunci. Hari mulut dikunci. Kesaksian-kesaksian cukup banyak dari diri kita, dari makhluk-makhluk yang lain. Alam ini akan jadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi akan bagi kesaksian tentang akhbaraha, akhbar, apa yang duk jadi di belakang dan sebelum kiamat. Dia cerita balik. Jadi memang ada dalil daripada Al-Quran dan hadis menyebut kita akan tengok Allah Ta'ala di hari akhirat. Tetapi itu mukmin, kafir tidak. Keyakinan kami bahawa kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan dosa besar. Hak ni dia sindiak Khawarij yang telah mereka lakukan selama mereka tidak menghalalkannya, seperti zina, mencuri, minum khamar, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar hukumnya kafir. Kami katakan bahawa pelaku dosa besar seperti zina, mencuri dan seumpamanya dengan keyakinan perbuatan tersebut halal dan bukan suatu hal yang haram, maka orang tersebut dikatakan kafir. Di atas dia kata kami ini ahlu sunnah tidak mengkafirkan seorang pun kaum muslimin walaupun dia buat dosa besar, selagi mana dia tidak memandang perbuatan dosa itu sesuatunya Allah redha. Ni saya ni nak pergi minum arak ni, saya lama tak minum tua. Kata awak pasal Tuhan suka orang minum tua. Dia telah memindahkan redha Allah kepada maksiat. Ataupun dia kata macam mana? Saya ni nak pergi buat maksiat. Saya ni nak pergi buat maksiat. Kenapa pergi buat maksiat? Kenapa nak pergi buat maksiat? Kerana saya rindu cinta Allah. Saya ni nak tinggal sembahyang. Pasal apa? Pasal Allah ni tak suka orang sembahyang. Dia memindahkan sifat Tuhan itu. Bila dia buat demikian, barulah kita mengkafirkan dia. Dia menghalalkan, barulah kita mengkafirkan dia. Tapi di atas nama dia tak bagi halal, cuma dia raplah berkelahi dengan bini di rumah, start kereta, dia pergi kelab, dia bagi semangkuk ayak. Balik pening. Pasal apa hang minum arak? Hang tahu apa? Dia kata, hang tahu apa? Hang tahu kan masalah aku apa? Dia tak kata pun arak itu halal. Maka ahlu sunnah tidak mengkafirkan dia. Ahlu sunnah tetap menyatakan dia Muslim, tapi Muslimnya asi. Muslimnya iman dia turun kerana dia berderhaka kepada Allah.
Nak mengkafirkan kaum muslimin, itu bukan lidah ahlu sunnah. Itu lidah siapa? Itu lidah Khawarij. Khawarij ni teruk, ikhwatu iman. Sebahagian daripada sahabat pun dia anggap kafir. Kalau Syiah ni semua sahabat kafir. Satu ada kawan saya kata, biarlah dia Syiah ke, dia apa ke, dia sembahyang kita ikut lah. Saya rasa macam makan nasi kerak, tak ada kunyah, dia telan sangkut tang dada. Tapi saya tak kata apalah. Yang kata pun kawan, yang kata pun sahabat baik. Saya sengak lah. Dan itu pun bukan majlis saya, majlis sahabat saya tidak boleh membantah. Syiah pun Syiah lah. Janji dia sembahyang ada rokok, ada i'tidal. Tapi saya teringat masa kita duduk mengaji kampung ni, kitab-kitab semua daripada Daud Fatani semua, di antara masalah dalam Hidayatus Subyan ni kan, pondok khairiyah depan kita ni, apa Tuan Husin kan yang menghasaskan, Tuan Ahmad Husin, pokok senar ni khairiyah ni, dia mengarang kitab Hidayatus Subyan. Saya ingat lebih kurang dalam 25 muka surat. Nipis, kotak rokok pun terbaik lagi, 20 batang tu. Nipis sangat. Dia buka bab Kitabus Salah, bab sembahyang. Lepas tu dia cerita rukun sembahyang, dia cerita wajib sembahyang, syarat wajib sembahyang. Lepas tu dia cerita syarat sah sembahyang. 9 perkara syarat sah sembahyang. Nombor 1 apa dia? Islam. Jadi ni Khawarij ini, ilmu lah, kita tengok ilmu. Kita ambil Khawarij dengan Syiah ni. Di sisi orang Syiah, sahabat ni tidak ada yang baik, kesemuanya munafik dan kafir, kecuali berapa orang? Kecuali Salman Al-Farisi. Mungkin kerana Salman orang Parsi kot. Salman Al-Farisi dia terima, Miqdad dia terima, lagi siapa dia terima? Abi Zar ke? Ali Ahlul Bait lah kita kata. Ali tu masuk Ahlul Bait. Banyak jari kita ni, 4 nama pun tak lepas. Hak tu je dia terima. Aisyah pun tak terima. Daripada isteri Nabi dia terima Khadijah binti Khuwailid. Hafsah dia tolak. Ini Aisyah nombor 1 lah, musuh utama dia Aisyah lah. Sehingga kan pemimpin-pemimpin dipanggil imam mereka ini menyebut Aisyah ni setara dengan perempuan jalang, mengkafirkan. Abu Bakar itu kafir. Kiamat ni ada 2. Sebelum berlaku kiamat kubra, kiamat hak besar, ada satu kiamat yang kecil dulu, iaitu Allah Ta'ala akan bangkitkan ini pengkhianat ini untuk dihisap. Lepas tu baru jadi kiamat besar. Dia percaya macam tu. Tiba-tiba antum bayang, dia semayang depan kita, itu dia simpan dalam hati dia, dia takbir, kita ikut. Mereka meletakkan syarat sah sembahyang nombor 1 adalah Islam. Khawarij ni pula, apa masalah dia? Muharabatus sahabah, sahabat yang bertempur kan, Ali dengan Muawiyah bertempur, itu kita namakan muharabatus sahabah, pertempuran di antara sahabat, peperangan. Semua sahabat yang terlibat berperang tu, di antara sokong Ali ke, Aisyah ke, sokong Muawiyah, semuanya kafir. Yang tak kafir siapa? Yang tak kafir yang tak terlibat dalam muharabah itu. Aisyah macam mana? Ummahatul Mukminin. Ada surah dalam Quran membela Aisyah, surah An-Nur, membersihkan nama Aisyah. Macam mana dengan surah tu? Surah Tahrim menyebut tentang harakah isteri Nabi. Suratul Ahzab menyebut tentang Ahlul Bait yang ada ulit dalam tahlil tu. Tapi dia tak tahu lah dia baca apa, supaya semua dikirim ke orang mati. Lepas tu dia tak tahu apa kiriman tu, dia tak tahu isi kiriman. Membersihkan Ahlul Bait. Ali Khawarij ni, Ali pun kafir agak dia, Muawiyah pun kafir, semua kafir. Yang tak kafir sahabat yang melarikan diri, yang menangis melihat peperangan berlaku. Kita ambil lah hadiah-hadiah daripada mereka ni. Khawarij macam ni semayang depan kita, kecil ke hal mengkafirkan ahli syurga?
Quran menyebut wa kullan wa'adallahu al-husna, semua mereka ahli syurga. Imam Nasafi menulis tafsir An-Nasafi, dia kata kullan bermakna semua sahabat, al-husna bermakna syurga, semua sahabat itu masuk syurga. Subhanallah. Bagaimana? Pasal itu kita memang ada fatwa dalam Dr. Abdul Rahman Khumaisi menulis Aqidah 4 Mazhab. Memang ada fatwa. Asy-Syafi'i menyebut siapa sembahyang belakang Qadariyah, siapa sembahyang belakang Rafidah, ulang balik sembahyang tu. Memang ada. Abdul Rahman Khumaisi menyebut dalam tulisan dia macam tu. Jadi tak bolehlah kita anggap Islam itu, dan syahadah Syiah dengan kita tak sama. Tak sama. Dia tambah dalam, orang kata tak apalah, janji dia sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, janji tu dia sebut. Lepas tu dia nak tambah apa? Wa anna ali waliyullah wal khumaini hujjatullah. Dia punya pasal lah. Pasal hak belakang-belakang tu tak kira depan. Kalau begitu, banyak tarikat dalam dunia ni tak boleh hukum bid'ah lah Pak Amir. Kalau kita anggap benda asal ada, lepas tu benda mendatang tak apa, tak ada lah bid'ah dalam dunia ni. Tak ada lah bid'ah dalam dunia ni. Semua kekal benda asal. Semayang start dengan takbir. Walaupun dia baca usalli, takbir ada. Walaupun dia baca al-falaq, rukuk ada. Sami Allahu liman hamidah ada juga. Dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, salam ada juga. Dia sapu kepala, dia pusing kepala dia, tarik metang dada, istighfar ada juga. Apa yang bid'ah sembahyang dah? Janji benda asal ada, janji benda asal ada, benda lain tokok tak apa. Di mana masalah sembahyang dia kalau macam tu? Tidak begitu. Tidak begitu. Tak boleh faham macam tu. Nanti rosak benda asal. Rosak benda asal. Kerana tu antum tengok seperti Khawarij ini, dia boleh mengkafirkan pembuat dosa besar. Di sisi Ahlussunnah, kafir orang tu duduk di mana? Bila dia menghalalkan dosa besar. Bila dia pindahkan dosa menjadi ibadat. Halal bermakna benda Allah ridha lah. Benda Allah syarak izin, itu halal. Haram, benda syarak halang. Dia kata zina ni yang tak boleh kalau rogol. Kalau suka sama suka tak apa. Tak mana yang tak apa? Ayat macam mana ayat? Ayat itu nak sebut rogol. Jadi kita kena cerdik lah sikit. Dia pindah dan dia yakin. Maka dia kata kafirlah dia. Tapi di atas nama dia Muslim, dia buat dosa besar, kita tak mengkafirkan dia. Kami katakan bahawa Islam lebih luas daripada iman, dan kami berkeyakinan bahawa Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati manusia yang berada di antara dua jarinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan 7 lapis langit di atas jarinya dan 7 lapis bumi di atas satu jari, sebagaimana yang tertera di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menanya bagaimana kaifiatnya. Ini ada hadis Imam Muslim. Nanti ke depan dia akan cerita hadis itu. Bila Nabi menceritakan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi, ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang boleh sarif, palingkan hati orang, sarif qalbi, palinglah hati aku untuk taat kepada Hang. Maka Nabi menyebut hati manusia, hati makhluk manusia yang banyak ni baina usbu'ain ar-Rahman, di antara dua jari Allah saja. Subhanallah. Usbu', dia guna perkataan tu, di antara dua jari Allah. Di antara dua jari Allah. Zufrun satu. Di antara dua jari Allah. Di antara dua jari Allah. Maka kata dia, tanpa menanyakan kaifiatnya, takyif, tak tahu lah. Macam mana tak tahu? Dah Tuhan cerita takat tu, nak tahu macam mana? Takat tu lagi kita tahu. Kawan tu bagi tahu kita, saya beli kereta Proton. Dia tak habang saga ke, wajar ke, dia habang Proton. Kita pandai-pandai pergi bagi tahu pesona kot. Apa tu?
Kan dia ada banyak model dia. Duk diam-diam sudahlah. Tak, kalau tak pergi teka tu apa masalah hang? Dia jadi macam gatal main dalam hati. Dia tak boleh nak teka juga. Dia ni teka persona, dia ni pergi teka apa ke? Ya tak apa, dia kata janji keluarga Proton. Tak boleh lagu tu. Proton speed dia lain, wajah speed dia lain. Subhanallah. Kita tidak tahu urusan Tuhan, serahlah kepada Tuhan. Kami menyatakan bahawa kami tidak menetapkan kepada seorang pun bahawa ia penduduk syurga atau penduduk neraka kecuali orang-orang yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Hang ni jaga baik-baik. Muka lagu hang, perangai lagu hang, neraka mana Tuhan nak buat aku tak tahu, tapi confirm masuk neraka. Kami tidak menetapkan demikian. Pasal perjalanan manusia ni sangat pelik. Allah boleh buat jahat di hadapan, baik di belakang. Baik di belakang, jahat di depan. Urusan Allah. Lagi sejengkai dah manusia nak mati dengan perangai ahli neraka, Allah ubah jadi ahli syurga kerana doa satu-satu orang, kerana satu-satu benda baik dia buat, Allah berkenan pada dia. Ikhwan, ini satu bab rahsia Allah Ta'ala dan hamba tidak ada hak bercakap. Tak boleh hak bercakap. Pasal apa dia ni dapat hidayah, dia ni tak dapat hidayah? Siapa nak beritahu benda ni semua? Kalau semua kita boleh terang dengan akal, iman tak jadi benda gaib. Apa Quran kata pada kita? Walladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Betul Pak Jang? Ayat ni panjang duk baca selalu kan? Apa tadi kepala dia? Walladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan dia. Tuhan dia yang mana? Al-ghaib, yang ghaib. Untuk dia itu maghfiratun wa ajrun kabir, keampunan dan balasan yang besar. Jadi iman itu satu benda yang ghaib dan dia duduklah hati dan berkaitan dengan Allah ni semuanya ghaib. Yu'minuna bil ghaibi, kita beriman dengan benda ghaib. Pahala, dosa, takdir benda ghaib, tapi ada. Qada benda ghaib, tapi ada. Ajal ada, tapi dia ghaib. Mati ada, tapi dia ghaib. Bila dia datang baru nampak sifat dia. Ini semua kena kita yu'minuna bil ghaib. Kenapa Tuhan tak bagi hidayah pada orang tu? Aku tahu pasal dia. Kalau tahu pasal bukan ghaib. Macam baru ni Pak Long kan, tak main malam ni Pak Long. Pak Long kita ni dia mengkak juga. Dia buka Facebook, dia pakai handphone yang ada Facebook tu, tekan-tekan, dia baca dalam tu, dia kata ada 6 perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan. Dia tulis situ. Tu dia tanya saya, macam mana Ustaz? Lah saya kata ni satu cerita yang kelakar. Dia bagi tahu Tuhan sembunyi, tapi dia boleh tulis. Lah kalau benda tu Tuhan sembunyi, mana kita tahu? Ada 6 benda Tuhan sembunyi, tapi dia boleh bagi tahu. Lah kalau sembunyi tahu kot mana? Satu dia boleh abang, 2 dia tu abang. Bermakna dia dakwa Tuhan sembunyi. Cepat lepas tu dia boleh abang. Tuhan sembunyi, Tuhan sembunyikan wali dia di tengah-tengah manusia supaya kita buat baik dengan semua orang. Tuhan pergi sorak wali supaya kita buat baik dengan semua orang. Kalau kita tahu tu wali, nanti kita buat baik kat dia aja. Nabi pun Tuhan zahirkan, wali Tuhan pergi sorak. Ni wali mana ni? Wali mana yang kena sorak? Tu bukan sorak, kidnap. Wali tu kena kidnap. Pelik manusia ni. Tuhan sembunyi tapi dia tahu, tapi dia kata sembunyi. Kan ini sesuatu yang pelik dan memelikkan manusia. Tak boleh begitu ikhwan. Jadi apa yang Tuhan bagi tahu. Dan Allah Ta'ala dia bercakap dengan kita dengan 2 jalan saja, dengan kalam dia dan dengan sunnah Nabi dia. Habis. Lain jalan tak mai. Lain jalan tak mai. Begitu ikhwatul iman. Kami tidak tahu cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat demikian, dan kita tidak menyatakan si fulan ahli neraka ataupun ahli syurga. Kita mengharap bahawa orang-orang yang berdosa dimasukkan ke dalam syurga, dan kita khawatir mereka mendapat siksa dalam neraka.
Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka melalui syafaat yang diberikan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manusia dapat hidayah, ikhwan. Tapi kalau kita boleh doa lah macam tu, saya rasa hati tu besar. Kita baca Riyadhus Salihin kan, Nabi cerita dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi dulu kena baling batu berdarah meleleh. Lepas tu sapu muka dia, darah turun. Dia tanda tangan, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ampunkan dosa aku, dia tak tahu. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, ampunkan dosa, mereka tidak tahu. Tapi darah ni meleleh. Nabi pula keluar pada Taif, Allahumma hdi qaumi, hidayahkan kaum aku, dia tak tahu. Boleh kita doa begitu? Kalau boleh doa, hati besar. Dengan perangai dia tu perangai dia apa nak buat, dengan siru dia, dengan dia buat pula timing kat kita. Lepas tu engkar lagi sunnah, dia kata terjai-terjai kat kita. Tak tahu kita dengar dia sakit, orang kata tak mau pergi tengok lah. Ni tak mampu happy, aku pun tak tengok. Mampu pun aku tak tengok. Tapi dia kata di sini, Imam Abu Hasan kata apa? Kita khawatir mereka Allah bubuh dalam neraka. Dia khawatir. Untuk bayang hati dia macam mana. Ini kita duk baca ni adalah luahan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah dia masuk dalam kawasan Ahlus Sunnah. Kawasan Ahlus Sunnah. Tak hukum, oh ini orang buat bid'ah, hang ni nanti masuk neraka dengan bid'ah hang. Dia tak hukum walaupun dia berasal daripada firqah bid'ah. Apa dia kata? Kami khawatir, kita mengharap orang-orang berdosa dimasukkan ke syurga, dan kita khawatir mereka mendapat siksa dalam neraka. Allah Pak Bik tengok. Ada subhanallah, lembutnya dakwah ahli sunnah, rafiq ahli sunnah bi ahli sunnah. Ahli sunnah ni dia lembut di kalangan ahli sunnah, dan dia juga lembut di kalangan bukan ahli sunnah. Subhanallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka melalui syafaat yang diberikan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhaklah kita ni dapat syafaat Nabi, berhaklah. Syirik aja tak boleh. Lagi tak syirik, Allah Ta'ala izin, kita akan dapat syafaat. Kami katakan bahawa Allah akan mengeluarkan satu kaum dari neraka setelah hangus terbakar dengan perantaraan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenaran terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah masuk dalam hadis Imam Bukhari kata, kawan tu dah kena bakar teruk dah. Kita kata sajalah, kita kata seolah-olah semua orang dah lupa dia masuk neraka. Teruk dia kena. Tiba-tiba dalam hadis Bukhari kata, Allah berfirman, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarlah daripada neraka siapa yang pernah sebut la ilaha illallah walaupun amal saleh dia sebesar zarah. Keluarkan. Hangus dah terbakar. Dan hadis menceritakan kepada kita bagaimana proses Allah mencantikkan dia balik. Tapi tak boleh cerita lain ni lah di belakang duk ada semua tu. Kalau cerita lain ni tak habis khatam dah lah malam ni. Kita akan pergi satu fasal ke satu fasal. Terbakar. Dan hadis juga menceritakan kepada kita step hisab. Hisab ni ada dua jenis, ikhwan. Satu, Allah hisab kita dengan dia. Tak semayang, tak tutup aurat, tak puasa, tak haji, yang benda-benda wajib tak buat ni, semua dia hisab kita dengan dia. Satu hisab, dia balik masuk neraka. Lepas tu keluar daripada neraka elok habis dah, dia hisab fasal yang kedua. Itu di antara kita sesama kita pula. Ini hadis Imam Bukhari dia sebut macam tu. Oh dahsyat, mengerikan. Aisyah kata, macam mana keadaan kami begitu? Sesiapa yang dipermudahkan oleh Allah, dipermudahkan bacaan dia oleh Allah, buka buku bacaan dia, Tuhan tengok, Tuhan kata jalan. Maka hisaban yasira, dia mendapat hisab yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia balik bertemu keluarga dia yang masuk syurga macam dia dengan gembira. Itu orangnya mendapat buku daripada sebelah kanan. Tapi kalau dia baling ke belakang, habis. Dia kena hisabnya, hisab yang sangat keras. Kami beriman dengan siksa kubur, telaga, timbangan itu hak, titi sirat itu hak,
kebangkitan setelah mati itu hak. Allah akan mengumpul manusia di suatu tempat dan menghisap kaum mukminin. Ini kesemuanya adalah hak. Kita beriman siksa kubur itu ada, demi Allah dia ada. Dia bukan majas, dia bukan siksa kubur memang wujud. Nikmat kubur memang wujud. Memang wujud. Kita baca ada hadis baru ni kan, yang kata nikmat kubur tu macam mana, dah kapan-kapan semua masuk pergi dalam kubur, tiba-tiba apa nak diperintahkan pada dia, malaikat Allah firmankan kepada malaikat, tukar ke kapan dia daripada kapan syurga. Hadis itu hadis sahih. Tukar kapan dia daripada kapan syurga. Apa lagi? Buka satu pintu. Iftahu lahu baban minal jannah. Buka satu pintu dari syurga, bagi terus ke kubur dia. Apa lagi? Luaskan kubur dia sejauh mata memandang. Oh, itu nikmat. Dikatakan kepada dia, rehatlah kamu sebagai rehatnya pengantin. Subhanallah. Oh, itu nikmat. Dan berapa lama dia duduk dalam kubur? Seperti mana zuhur bertemu dengan asar. Seperti mana tidur lepas lohor masuk asar. Betapa nikmat tidur lepas lohor. Ni tidur maghrib ke isya pun seronok, tambah dalam kuliah. Oh, lagi seronok. Ini tidur lepas lohor. Subhanallah. Subhanallah. Dahsyat nikmat kubur. Nikmat kubur memang wujud demi Allah. Demikian juga siksa kubur sememangnya wujud. Sememangnya wujud. Dipukul. Oh, Pak Long mai dah. Inilah Pak Long. Tadi sebut namanya, sekarang orangnya. Hai sahabat. Pak Long ni lah saya kata buka Facebook tadi. Pak Long ni lah. Ini sahabat kita pada KL. Dia dengan keluarga, alhamdulillah. Ikhwatul iman, apa yang benar, telaga Nabi itu adalah benar. Haud. Dalam hadis Imam Tirmizi menyebut apa dia? Kita nak minum air kolam Nabi itu, daripada kita nak cedok tu, seperti bintang di langit. Mungkin duk tergantung sekitar itu. Banyak. Tetapi yang istimewanya, Nabi nak suap air ke mulut umat dia. Ini hadis Imam Muslim. Ini sangat istimewa. Nabi nak suap air mulut. Tiba-tiba malaikat datang. Apa malaikat kata? Jangan Muhammad, kamu tak tahu lepas daripada mati apa mereka buat. Mereka ubah agama kamu. Nabi besar hati. Ummati, ummati. Malaikat kata, dah, mereka bukan umat kamu. Ini adalah orang-orang yang bertukar cara hidup dia, bertukar agama dia lepas daripada kau mati Muhammad. Nabi dengar Nabi terperanjat. Nabi kata, suhkan, binasalah hampa hari ini, binasalah hampa hari ini. Itu memang wujud. Air dalam kolam Nabi sekali minum hilang dahaga, tapi kita repeat minum lagi pasal kecintaan kita. Nikmat Allah Ta'ala itu datang. Dia tak ada mengah, tak ada segah nak kena buka ino makan bagi perut turun, tak ada. Subhanallah. Sangat nikmat, sangat nikmat, sangat nikmat. Apa lagi? Timbangan itu hak. Yaumul hisab adalah hak. Allah Ta'ala timbang kita. Tapi besar mana penimbang Allah Ta'ala itu? Oh, sangat menakutkan. Para sahabat menangis bila Nabi sebut penimbang Allah Ta'ala itu macam mana. Dan manusia bersusun nak pergi kepada penimbang itu. Allahu Akbar. Nabi akan berdoa syafaah untuk umat dia. Ketika umat dia, dalam hadis Imam Tirmizi kata, umat lalu ke sirat, dia berdoa, Rabbi salim, Rabbi salim. Selamatkan, selamatkan, selamatkan. Doa apa dia? Syafaah Nabi ni maksud dia apa? Doa di hari kiamat, ya Allah Ta'ala terima. Ya Allah Ta'ala terima. Dia tengok umat dia sukar, dia pergi bawah aras, dia sujud, dia puji Allah dengan pujian yang sangat tak pernah dipakai oleh ahli dunia. Allah ilhamkan kepada dia. Allah Ta'ala kata, angkatlah kepala kamu, nak apa ni? Dia kata, ya Allah, umat aku tolong mereka. Allah kata, aku tolong Muhammad kerana aku beri kepada hang wasilah yang kita doa lepas azan tu. Wasilah maqaman mahmud. Hari ni aku bagi pada hang. Umat hang Muhammad bagi masuk pintu tu. Pintu tu orang lain tak boleh masuk, umat hang saja terus ke syurga. Dia tengok umat dia susah, dia pergi. Tiba-tiba dia tengok umat dia nak minum air,
dia nak bagi, tiba-tiba terhalang. Siapa dia? Orang yang keluar daripada agama. Mungkin mereka murtad, mungkin mereka munafik, ataupun mungkin mereka ini orang Islam tetapi menghilangkan sifat agama yang Nabi bawa secara total. Khawarij ke, Syiah ke, Murji'ah ke. Kita pergi tengok orang Syiah ni, tak mana kita nampak agama. Melainkan kita tengok dia dengan tai pusam sama. Wallahi, demi Allah saya katakan, demi Allah. Walaupun saya tidak membantah kawan-kawan sebut dengan mulut tentang Syiah, tapi hati saya engkar. Saya tidak pernah menganggap Syiah sebahagian daripada kita. Kerana saya melihat dengan mata apa yang dia buat. Kita duduk dengan Syiah, apa yang dia buat, apa yang dia kata, apa makna taqiyah dalam Syiah, kita tengok. Demi Allah kita tengok. Dan tak upayalah, kawan-kawan datang kata kat saya, ustaz-ustaz lah kawan-kawan ni pun, tapi tak boleh lah abang ustaz mana, kerana keselamatan dalam negara. Kata ustaz, ana ingat ustaz duk kata marhaban taklih ni, ustaz ni agresif lah, dia kata. Dia kata tak agresif lah, beberapa tempat dalam marhaban kami tahu bahasa Arab lebih daripada inta, dia kata. Kata taklah macam inta tafsir tu, dia kata setakat abtadi'ul imla abismi zatil aliyah, dia kata ma muskilah kabirah. Cakap Arab. Dia kata ma muskilah kabirah, tak mana yang masalah besar sangat tu. Saya kata kat dia, selagi mana ente duduk di Malaysia, ente tak nampak masalah besar. Cuba ente ambil kitab marhaban tu, ente pergi Baghdad, tengok dia baca abtali'ul imla abismi zatil aliyah, dan apa yang dia faham. Dan saya katakan, ente sebutlah kepada anak, adakah kitab marhaban itu daripada ulama ahlu sunnah? Adakah dia daripada ahlu sunnah? Ada tak ada satu sahabat Nabi sayang Nabi, puji Nabi macam marhaban puji? Dan ente tengok abtadi'ul imla abismi zatil aliyah, ente tengok pada qasidah burdah pula dalam buku marhaban tu. Ente tengok dia duk kata assalamu alayka zainal anbiya'i, assalamu alayka atqa atqiyai. Baca pula situ apa dia kata. Anda tengok pula dia cerita malam pertama Adam datang pada Aminah, Nuh datang pada Aminah, Ibrahim datang pada Aminah, Musa dan Harun datang pada Aminah, Sulaiman datang pada Aminah, sampailah sekali Isa datang. Semua beritahu anak kamu kandung ni Nabi, anak kamu kandung ni Nabi. Bermakna Aminah dah tahu dah anak dia Nabi. Dan terpadu pula dengan hadis. Bila orang tanya Nabi, Pak Han dengan Pak aku macam mana? Nabi kata Pak Han dengan Pak aku duduk satu neraka. Padu pula dengan hadis tu. Malam satu Ibrahim, Adam, Ibrahim, hadis tu sahih ke hadis tu? Ente padu pula dengan bab bila Nabi nak bersalin Asiah dengan Maryam jadi bidan. Betul ke? Macam mana nak cari keterangan tu dalam Ahlussunnah? Tak ada. Dalam buku marhaban kata sebelum dibuat Muhammad, dibuat Nur Muhammad dulu. Betul ke tu? Betul ke tu? Semua itu ada dalam buku marhaban. Cuma dia mungkin dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab dalam bentuk dia punya, kita kata nazam dia, beat syair dia, seka lah, nahwan lah, ras lah, dia bubuh angkat suara, turun suara, kita rasa tayyib, Allahu Akbar. Boleh kata setiap perenggan itu dia kata atirilahumma qabrahul karim. Apa makna itu? Atirilahumma qabrahul karim, apa makna dia? Dia mendewakan kubur-kubur. Kita pun tayyib. Wa usalli abtadi'ul imla abismi zatil aliyah. Lama tak apa, lupa dah belum. Lama dah tinggal, pasal tobat banyak kali dah. Tak kalau duduk baca mana tu. Itu Ja'far Al-Zanjar. Bangsa Arab Zanji ni dia ni seorang Syiah bertarikatkan Nur Muhammad. Dia yang itu kita kata dia punya lafaz daripada diri dia, dia tumpahkan jalan tarikat dia dalam tu.
Tarikat ni dia semua bukan dia ajak kita semayang pelik-pelik. Dia memimpin tadilah kita kata selawat, zikir. Dia memimpin jiwa kita bertemu Allah. Ada juga selawat Imam Busairi, qasidah burdah. Tapi yang saya nak cerita itu tadi, bila kawan-kawan bagi apa itu, dia punya ra'yi, dia punya pandangan dia, saya kata sukar. Tapi kadang-kadang kita tidak membantah. Saya tidak membantah. Tapi kalau kita pergi majlis tu dia start dengan abtadi'ul imla, kita turun tangga. Nanti tak boleh ustaz. Enta sunnah tapi enta buat akhlak lagu tu buruk. Come on baby. Don't tell me that. Awak nak suruh saya duduk di satu kawasan yang saya percaya skrip dia itu mungkar. Bukan kata ini, contoh, katalah kita masuk satu parti baru, nama dia Parti Kalang Kabut. Kita cipta satu parti baru, kita buat nama Parti Kalang Kabut. Ada presiden, ada timbalan, ada ahli jawatan kuasa, semua. Tiba-tiba kita masuk parti itu, kita pergi ke satu majlis parti lain, tapi isi majlis dia cerca pemimpin parti kita. Macam mana pungkok kita? Agak-agak parti syarik, parti syahar. Dia cerca kita macam tu. Dia tak cerca kita. Dia kata ini presiden Parti Kalang Kabut, betul-betul punya Kalang Kabut macam parti dia juga. Kita AJK Parti Kalang Kabut. Perjuangan pun Kalang Kabut. Dah diri Kalang Kabut, nak mengkalang kabutkan negara lagi. Betul-betul Kalang Kabut lampau ni. Kita dengar ni walaupun tak isap rokok, asap keluar. Asap keluar. Apa hang minta tu? Tapi kalau kawan tu mai pada kita, enta janganlah keluar pada majlis ni. Kalau enta keluar, enta tak beradab. Hama aku beradab macam mana? Hang cerca aku punya pemimpin. You our president. Kita kena pertahan. Itu makna perjuangan. Kan? Kita pergi tanah-tanah luar, negeri luar, kita sampai airport dia tengok lama kita orang Malaysia. Tak tu dia kata lebih kurang pasal negara kita. Memang dalam negara kita macam-macam ada. Tetapi bila kita pergi ke negara luar, kita tak boleh, kita kena pertahan Malaysia seluruhnya. Betul tak? Dia kata kita from Malaysia. Kita seronok lah kita apa? Kita from Malaysia. Naughty. Very naughty. Apa pasal? Aku orang Malaysia. Hang kata kami jahat kah? Your Prime Minister is not good. Kita kata come on cakap elok sikit. Tak, pasal apa masa tu kita tak boleh setuju dengan dia? Tak boleh. Pasal masa tu our Prime Minister mewakili negara seluruhnya. Tak boleh. Masa tu kita tak boleh kata no. Yang ni bukan our Prime Minister. Habis siapa you Prime Minister? Berapa Prime Minister ada dalam Malaysia ni? Masa tu lambang Malaysia menjadi lambang seluruhnya. Bukan kita bela satu orang, tapi dia cerca negara kita. Kita duduk dalam buku merhaban kan, dia beritahu pada kita abtadi'ul imla abismi zatil aliyah, aku lalukan mata pena aku ini dengan zat ali yang maha tinggi. Tak, apa ni? Dia kata zatil aliyah. Tu sahabat tu kata saya, zatul aliyah, bukan zat Ali, zat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Memang dia kata zatul aliyah, tetapi dalam Syiah ada kalimah antal ali fawqal ali la ali illal ali. Kamu Ali di atas Ali, tidak ada Ali melainkan Ali. Apa itu? Itu janganlah strik sangat. Habis bengkok lah, bengkok betul. Tak betul. Itu kita punya akidah. Tapi kadang-kadang kita engkar secara dalam, kerana kita juga nak menjaga mahabbah di kalangan ikhwah sunnah kita. Kita sengak mah. Tapi muka kita belai kan? Muka kita belai.
Tetapi di sini kita duk baca dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, dia duk bagi tahu benda tu pada kita ikhwan, apa yang menjadi pegangan kita. Dan pegangan kita di sini, Khawarij engkar kita, Syiah engkar kita, Mu'tazilah engkar kita. Apa kata Mu'tazilah? Mana ada sirat? Kita duk baca sirat itu wujud. Tengok dia kata di sini. Dia kata apa? Dia kata titian sirat itu hak. Tapi Mu'tazilah kata sirat tak ada. Sirat tak ada dengan makna kata kita ramai-ramai jalan satu titi. Sirat ni bermakna jalan-jalan keluar daripada kubur ke mahsyar. Itulah sirat. Kita kata dah, sirat ni satu makhluk asing. Kita pergi ke situ. Dia kata mana ada lagu tu. Dia engkar apa yang kita percaya, dan ini urusan akidah. Dan maka wajarlah kita engkar dia balik. Maka mengengkar itulah memerlukan dalil, memerlukan nas. Kenapa kau engkar dia? Sebab di sisi ahlu sunnah, sirat itu wujud secara hakiki, bukan majazi. Hakiki wujud dia. Kalau ada orang kata dia majazi, itulah pemikiran Syiah yang masuk dalam pengajian akidah yang kita tak sedar. Ada pembesar kita pun kata sirat ni tak ada. Macam mana? Ada pembesar agama di negara kita dalam television. Sirat tak ada. Dia kata sirat ni tak ada. Sirat itu satu perjalanan saja. Simboliknya. Simbolik. Bismillah, Mu'tazilah. Dia keluarkan television. Masya Allah. Ustaz yang kata di syurga janggut tak ada. Itu sebabnya dia cukup dari sekarang. Dengan kenyataan yang besar. Lelah dia nak cukup apa, suruh dia cukup apa. Gitu. Lagu tu pun boleh pergi dakwah ke orang. Subhanallah, subhanallah. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kami menerima sebuah hadis sahih yang mencantumkan tentang hal ini, yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah menerima iman itu perkataan dan perbuatan. Kalau Murji'ah, dia percaya iman itu apa yang disorok, yang dibuat ini belum tentu iman, kerana kondisi-kondisi memaksa insan. Tapi yang benarnya apa duduk dalam hati. Pasal tu tak apalah, kita nak nampak macam dia buat maksiat, tapi hati dia beriman pada Tuhan, dia ahli syurga. Itulah hal dia. Dan kita mengengkar dia. Kita engkar dia. Apa kita kata? Kita kata iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan dan perbuatan yang boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Bertambah pasal apa? Pasal kita banyak melakukan amal saleh, kita ikhlas. Kurang pasal apa? Pasal kita banyak mendekati maksiat dan hati kita mula lupa Allah. Dia kurang lah, tapi tidak kafir, dia kurang. Kami menerima sebuah hadis, semua hadis yang sahih yang mencantumkan tentang hal ini. Semua hadis-hadis sahih berkaitan dengan iman, yang membahas masalah iman naik dan turun, perkataan dan perbuatan, semua hadis sahih itu kita terima, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya hingga sampai pada Nabi. Yang diriwayatkan oleh orang kepercaya. Apa itu? Itulah nama dia sanad. Bila sanad itu sahih, biasanya matan itu sahih. Tetapi kemungkinan juga jadi kalau sanad itu sahih, matan dia boleh dhaif. Tetapi kebiasaannya bila sanad itu sahih, maka matan itu diterima. Kami mencintai para sahabat. Ini Ahlus Sunnah. Antum cuba bayang, yang kita duk baca ni, Imam Abu Hasan Asy'ari sedang buat bumbung Ahlus Sunnah dekat kita. Tengok apa dia. Di antara simbol dan bumbung Ahlus Sunnah lagi apa dia? Kami mencintai para sahabat yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kami memuji mereka para sahabat sebagaimana pujian yang telah Allah berikan kepada mereka, serta kami jadikan mereka semua sebagai wali kami. Bukan wali boleh terbang, pemimpin kami. Para sahabat adalah wali kita dengan makna
pemimpin. Ada wali dengan makna pemimpin, ada wali dengan makna pelindung, ada wali dengan makna wali nikah, ada wali dengan makna orang-orang saleh. Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah pelindung pada orang beriman. Nabi kata la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah melainkan dengan wali. Itu wali nikah. Dan Allah menyatakan dalam hadis Bukhari, tapi hadis Qudusi, tapi dia sahih dalam sahih Bukhari, man azani waliyan faqad azantu biharbin. Siapa yang menyakiti wali aku, dia isytihar perang dengan aku. Maka wali di situ siapa dia? Orang-orang saleh. Orang-orang saleh adalah wali. Ada wali dengan makna pelindung. Wa ja'al lana min ladunka waliya. Doa orang-orang dizalimi. Jadikanlah daripada sisi kau kepada kami wali, penolong yang boleh mengeluarkan kami daripada ditindas. Para sahabat adalah wali kita. Mereka adalah pemimpin kita. Tengok Ahlus Sunnah dengan sahabat macam mana. Mencintai. Hubul ansar minal iman. Cinta ansar daripada iman, benci ansar daripada munafik. Hadis itu hadis Imam Bukhari. Bukhari buka bab alamat iman hubul ansar. Alamat iman mencintai sahabat-sahabat ansar, dan membenci sahabat ansar adalah daripada munafik. Subhanallah. Baik, ambil hadis ni, membenci sahabat munafik. Siapa yang benci? Siapa yang benci sampai kafir sahabat ni? Syiah, Khawarij. Kafirkan sahabat. Saya tak tahulah, sajalah saya kata betul tak betul lah. Kadang-kadang dulu-dululah, ini mungkin cerita sebelum Jepun attack Melaya, maknanya tahun 42 turun ke bawah lah. Masa tu bukan kata apa-apa Amir. Masa tu lain parti pun kita tak sanggup jadi imam. Lain parti. Dia satu parti, kita satu parti. Tak jadi imam. Pasal apa? Oh, ini munafik, tidak mencintai Islam. Tiba-tiba bagaimana kita nak semayang belakang orang ini? Kita kata dia munafik pasal dia lain parti dengan kita, lain manifesto, lain agenda. Kita berani kata dia munafik. Sekarang Allah suruh Nabi kata munafik, dan sanad perkataan itu sahih. Siapa? Benci sahabat Ansar adalah munafik. Siapa yang benci sahabat Ansar ni? Syiah. Bagaimana nak semayang belakang orang munafik ni? Bagaimana ni nak kata dia adik-beradik kita ni? Quran kata kalau sahih dia munafik, jangan berdiri di atas kubur dia buat selama-lamanya. Macam mana kita nak terima buku berzanji itu kalau datang daripada satu lubuk daripada Syiah yang menganggap sahabat ni tak sempurna? Nabi kata apa? Kita baca hadis baru ni. Nabi kata, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin wa khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kamu umur panjang, kamu boleh tengok umur ini akan berselisih banyak. Masa tu peganglah sunnah aku dan sunnah sahabat khulafa ar-rasyidin, yang Nabi kata mahdiyyin rasyidin, mendapat petunjuk dan mereka ini benar. Addu 'alaiha bin nawajiz, bukan pegang lagi dah, gigit dengan gigi yang paling dalam. Gigit, Nabi kata gigi paling dalam. Subhanallah. Sahabat ini terdiri daripada Ansar dan Muhajirin. Bila Nabi nak keluar perang Badar, peperangan yang pertama berlaku setelah hijrah, Nabi nak keluar perang, Nabi bertanya kepada orang Muhajirin, apa pandangan kamu kita nak keluar pergi perang? Nabi tanya pada Muhajirin. Nabi takut mereka tak bagi sokongan. Apa mereka jawab? Kami tidak akan kata kepadamu wahai Muhammad seperti mana Bani Israel kata kepada Musa, izhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan Tuhan kamu berperang, kami nak rehat-rehat duduk di sini. Tapi kami akan jawab, wahai Muhammad, pergilah kamu dan kami menyertai kamu dalam peperangan ini. Nabi menangis dengar Muhajirin cakap lagu tu. Turun ayat mengangkat martabat Muhajirin
mereka ini adalah ahlu syurga. Tiba-tiba ahlu sunnah, Imam Abu Hasan kata bumbung ahlu sunnah apa dia? Mencintai para sahabat yang mereka dipilih menemani Nabi. Allahu Akbar. Nabi iktiraf mereka, mereka iktiraf Nabi. Kadang-kadang kita hanya teman wakil ayat makan tu pun dia 5 tahun sekali kita bagi udang besar-besar. Patut membagi kepala udang dan kulit udang kat dia. Mau sedar lagi bagi otak udang sikit. Ya, kita teman wakil ayat, bukan kita makan, wakil ayat makan. Kita hanya duduk sebelah ambil gambar, kenyang. Kenyang. Seronok tak mana? Seronok tak mana? Minta bel jenazah pun dia kelepiak. Yang kata wakil rakyat ni bukan minta bel jenazah, tanya prosedur nak ambil bel jenazah, dia kelepiak. Oh, jangan minta kat saya, jangan minta kat saya. Kita tak ada peruntukan. Wakil rakyat di Zimbabwe mungkin di pasal dua butir ya. Subhanallah. Tapi sahabat yang kita berani nak kritik ini, hati-hati lidah kita. Nanti Allah tak redha dengan kita. Mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik ummahnya Allah Taala keluarkan. Dan hadis Imam Muslim kata khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup zaman aku. Sahabat. Apa kita nak kata pada mereka? Ayat 100 surah Taubah kata mereka dapat redha Allah dan syurga Allah. Ini simbol ahlu sunnah mencintai para sahabat. Siapa dia para sahabat? Kata Ibnu Hajar, mereka hidup zaman Nabi, mereka masuk Islam, mereka beriman dan mereka bersemuka dengan Nabi. Ini 3 syarat sahabat. Hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi dan melihat Nabi. Mereka sahabat. Kalau hidup zaman Nabi, mereka tengok muka Nabi tapi tak beriman, mereka munafik, mereka bukan sahabat. Sahabat tidak masuk, munafik tidak masuk orang yang kita cintai. Tidak. Kita tidak mencintai munafik. Sebagaimana ikhwan, saya yakin dengan apa saya kata, kita tidak mencintai seorang pun daripada orang kafir. Tidak kita cintai. Apa yang menghalang kita cinta dia? Kekafiran yang bertakhta dalam hati dia. Orang kafir yang paling baik dalam dunia ni siapa dia, ikhwan? Orang kafir yang paling baik dalam dunia ni siapa dia? Abu Talib. Adakah kita mencintai Abu Talib? Tidak. Kita sekadar menyebut jasanya yang pernah dia buat pada Nabi. Mencintai dia tidak. Kenapa? Termasuk di dalam wala' dan bara'. Mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Apa yang Allah benci? Kekafiran dan kesyirikan Allah benci. Tiba-tiba itu ada pada dia. Maka kita tidak boleh mencintai dia. Kita kena mencintai apa yang Allah cintai. Allah cintai apa dia? Islam, iman. Tiba-tiba Islam, iman tu ada pada orang kita. Cuma ahli maksiat, mesti kita cintai dia. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita mencintai para sahabat. Kami katakan bahawa iman yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata bahawa kami katakan imam yang paling utama, pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Allah menguatkan agama melalui dirinya serta dapat membasmi orang-orang murtad. Kaum muslimin telah mengutamakan beliau sebagai imam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan beliau sebagai imam salat. Tengok bagaimana Abu Bakar di mata hati kita. Kenapa kita sayang Abu Bakar? Sebab Nabi sayang dia. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata kalau kunta Nabi sebut tentang kelebihan Abu Bakar. Lau kuntu muttakhidhan khalilan lattakhaztu Abu Bakrin makhalila walakin ukhuwatul Islam. Kalaulah aku ini boleh mengambil kekasih daripada laki-laki menjadi kekasih hidup aku ambil Abu Bakar kekasih aku di kalangan laki-laki. Tetapi tak boleh bercinta laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Tetapi Nabi kata orang
orang yang gerak-geri dia, perkataan dia, cara hidup dia yang buat mataku ni jadi seronok, buat mataku jadi aman, jiwaku jadi tenang. Tak ada orang lain, orang tu adalah Abu Bakar. Orang tu adalah Abu Bakar. Dan selama Nabi hidup, sahabat yang Nabi pernah sembahyang belakang dia, Abu Bakar. Tiba-tiba Syiah kata dia kafir. Kita cakap pun tak gunalah kan, sebab yang mengkafirkan dia tu Khomeini. Khomeini menulis dalam buku dia Hukumatul Islamiyah, Abu Bakar ni kafir. Aku sepak Abu Bakar dengan ujung kaki aku. Kita dengan Khomeini pula Republik Islam, Republik Iran, Islam lagu tu lah. Dengan Saudi kita marah. Saudi negara dia angkat sahabat-sahabat, dia cinta sahabat. Iran daripada Khomeini marah sahabat. Tapi kita sokong Islamnya Iran, kita marah Saudi negara Islam. Kita tahu Allah dia kawan dengan mereka. Dia kawan dengan mereka, rakyat dia kawan dengan mereka ke? Kaabah tu kawan dengan mereka ke? Masjid Nabawi tu kawan dengan mereka ke? Kita tahu Iran bagus, dia lawan dengan mereka. Dia lawan Amerika, dia salam dengan Amerika, dia peluk Amerika, dia cium pipi Amerika. Awak Amerika attack dia sambil lah. Kita kena sayang dengan Iran. Saudi awak tak sayang, tuduh macam-macam, Wahabi lah. Awak tak tuduh Iran Wahabi, tuduhlah Iran Wahabi. Mekah tu hukuh pun Saudi juga. Mana boleh hukuh di Iran? Ada di tanah atas juga apa? Tak, bukan di Iran, Karbala kawasan Iraq. Iran bersih Pak Syed. Iran dia bersihkan negeri dia daripada semua perayaan. Dia tak buat di Iran. Semua dia bawa ke Karbala dan Najaf. Ini dua negeri yang dia beriman menjadi hak dia. Semua dia tangkap, dia tackle kawasan-kawasan Baghdad. Kerana itu ikhwatul iman, kita mencintai para sahabat. Mereka adalah imam. Abu Bakar nombor 1. Kaum muslimin, Abu Bakar lah orang yang pertama lawan orang murtad. Pasal itu ada buku, satu buku ditulis Murtad Tanpa Abu Bakar. Saya lupa dah siapa pengarang dia, tapi sama ada Ali An-Nadwi ataupun apa lagi seorang tu, Hasan apa, ada dua orang kan seorang orang yang sama, orang yang sama, Ali Nadwi, lagi satu Abu Hasan apa kan, lagu tu lah. Saya tak ingat dah siapa pengarang tu. Dia menulis buku Murtad Tanpa Abu Bakar. Mereka semua disebut khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna khalifah? Khalifah bermakna mengganti. Dia mengganti Nabi untuk meneruskan sunnah Nabi dalam pemimpinan, dalam semua. Jadi kaum muslimin akan berpayungkan dia. Itu makna khalifah, mengganti. Pasal itu mereka dikatakan khulafa, plural daripada khalifah. Khalifah Rasulullah, dia yang mengganti Rasulullah, meneruskan apa-apa yang Rasulullah nak. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, Osman. Macam mana antum bila sebut nama Umar dalam sembahyang? Allahumma la'an Umar, ya Allah laknatlah Umar. Syekh dia mengajak, Syekh dia kata Umar, tiba-tiba lagu ni lah, anak murid dia sengak, dia tepuk paha dia marah. Aku sebut nama Umar, kenapa hangpa tak laknat? Pasal apa hangpa tak ludah? Syekh dia sebut Osman. Sahabat cukup baik Osman. Siapa bunuh Osman? Siapa tikam Osman? Rafidah, Syiah Rafidah. Dia bunuh Osman, dia plan bagi Ali berkelahi dengan Aisyah, berkelahi dengan Muawiyah. Dia plan. Kerajaan Baghdad tumbang. Siapa yang buka pintu dia supaya tentera masuk dan ghanap habis perbendaharaan Islam di Baghdad? Rafidah. Macam mana kita nak kata dia pun orang baik? Macam mana kita nak terima batu Karbala dia tu? Sujud atas tanah Karbala. Orang kita tak tahu apa. Pak Cik tahu? Orang kita tak tahu apa. Dia kata apa? La
setakat Syiah duk sembahyang atas batu Karbala tu salah apa? Kan sebaik-baik sujud atas tanah. Ni baru nama dia kamjat. Ni baru betul pak. Dia tak tahu ikut kepala. Dia tak tahu kawan tu letak batu pasal apa. Ya, saya beli batu Karbala tu sekotak. Betul-betul cop Karbala. Memang pure originalnya tanah Karbala saya beli. Bila saya nak berbalik, batu tu wangi. Batu Karbala dia selut, tapi bukan selut macam kita. Selut kita ni selut betul. Tapi batu ni wangi, sedap bau dia. Sedap. Karbala rupanya memang nak berbalik. Saya nak berbalik batu tu. Tapi bila saya dengar khutbah, Syekh baca lah khutbah, apa dia kata? Syekh Maulud baca khutbah, apa dia kata? Saja bukan orang pergi tanya pun, saya beli, dia baca khutbah tajuk tu. Saya beli 2 dozen. Ingat nak bagi kawan seorang satu ambil berkat. So, Syekh Maulud baca khutbah. Apa dia kata? Dia kata batu Karbala ni, kenapa Syiah suka sangat? Kerana Syiah ni ada hadis. Bumi Mekah lawan dengan bumi Karbala. Karbala kata aku lagi baik. Mekah kata aku lagi baik. Aku ada Kaabah. Masa tu Ali tak Husain tak mati. Husain mati tahun 61 Hijrah. Tiba-tiba Allah berfirman. Allah kata kepada bumi Mekah, diam kamu wahai makhluk yang terkutuk. Karbala lagi baik daripada kamu. Kerana darah nur aku akan tumpah di Karbala, bukan di hang. Hang ni akan dibuat Kaabah atas hang oleh tangan seorang Nabi yang menolak Imam 12. Kemudiannya dia bertaubat, baru aku terima dia. Betul, Allah Ta'ala firmankan, wa izibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhan dia, fa'atammahun, Ibrahim menyelesaikan ujian itu. Allah kata, inni ja'iluka linnasi imama, hari ini aku lantik kamu menjadi imam. Bila Ibrahim jadi imam, setelah dia kena uji, baru dia jadi imam. Jadi Ibrahim jadi rasul, jadi nabi, jadi rasul, baru jadi imam. Tetapi imam 12 ni tak jadi nabi, terus jadi imam. Siapa besar lagi? Itu percaya dengan batu Karbala. Jadi nak bolang bukit lagi ya? Nak bolang bukit lagi ya? Subhanallah. Tiba-tiba kita kata sebaik-baik sujud atas tanah. Biar pi dia nak sujud atas batu Karbala, biar pi. Dia nak buang suara, biar pi. Katalah pasal berbuang suara ni cerita lama, klasik punya cerita. Kita tak cerita dalam ni pasal benda klasik kan. Tapi di Karbala 10 Muharram sebelah buang suara duduk lagi. Satu kita cerita. Katalah orang kata ini adalah cerita klasik mana dia kata satu jin tu jemuan sikit, jin-jin semua buang dia. Jin tu semua buang dia. Jadi bunian pun tak terima dia, jin pun tak terima. Dia pun menjelma sebagai orang. Jadi untuk abang kata dia tu jin, dia kapla-kapla dia isap okok. Mana dia jin lah. Siapa isap okok? Jin. Kita kata cerita ni cerita klasik, bukan semua orang isap okok tu jin. Tetapi berbuang suara bukan cerita klasik. Ceritanya akan wujud sampai kiamat. Selagi ada Syiah, selagi itu ada berbuang suara. Tapi alhamdulillah, Pai Terbong baru ni buat berbuang suara dalam bulan Safar. Oh, alhamdulillah. Bagus. Tapi buang suara dia warna biru. Warna biru. Tapi sedap. Bagus. Saya suka buang suara buat bulan Safar. Bagus. Menunjukkan kita mufarakah akidah. Kalau buang suara buat bulan Muharram, selama itulah cerita Nuh duk keluar tak habis-habis. Selama itulah bahtera Nabi Nuh mendarat. Nuh pun tak tahu nak buat apa, pi retuk-retuk guni, buh dalam periuk 5 gantang, petik dapat gas, perah santan, bubuh kacau makan. Selama itulah hadis palsu tu berkumandang bila bubuh tu kacau bulan Muharram. Tapi bila kacau bulan Safar, sengak sunyi, alhamdulillah. Ada kita pun kena kacau lepas ni sekali.
Habang kata kita mufarakah akidah. Bubung adalah bubung. Bubung tak haram. Bubung tak haram. Kacang tak haram. Sagu tak haram. Segala ubi kita potong tak haram. Tetapi yang haram tu apa dia? Akidah kacau. Kepercayaan kita kacau. Sebab kita kacau. Pasal apa kita kacau? Yang tu boleh jadi haram. Kalau hadis itu semua hadis palsu. Ya khutul iman, orang yang telah membunuhnya bererti telah berbuat zalim dan permusuhan. Orang yang bunuh Osman, dia telah buat zalim dan permusuhan, adawah, dan dosa dia besar. Siapa bunuh Osman? Syiah Rafidah, diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian Ali bin Abi Talib. Antara Ali dan Abi Talib dengan Abu Bakar, keutamaan ada pada Abu Bakar. Tetapi Ali kita cintai kerana dia sahabat Rasulullah. Mereka buang Ali. Semua mereka adalah para imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khalifah mereka disebut khalifah nubuwah. Mereka mengganti nubuwah. Nubuwah ni apa? Kenabian. Nabi yang menerima nubuwah, dia jadi nabi, dia jadi rasul, dia pimpin ummah. Bila mati nabi, sahabat-sahabat ni lah menerusi nubuwah nabi itu. Pasal tu ikhwan, sampailah kapan bertemu dengan kita, kerja kita apa dia ikhwan? Satu aja, taat kepada Allah dan Rasul. Habis. Kita tak boleh ikut siapa-siapa. Selamat kita. Kami bersaksi bahawa 10 orang yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga, dan kita berwala dengan semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengkomentari perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Semua para sahabat kita bagi wala. Apa dia? Wala bermakna mencintai mereka kerana Allah mencintai mereka. Dan kita tidak ada hak komen kita kata pertempuran di antara Ali dengan Aisyah, Ali dengan Muawiyah, itu bukan hak. Kenapa? Semuanya berkelahi itu adalah ahli syurga. Maka apa hak kita nak komen? Kita hanya menyatakan al-amru ilallah. Urusan itu diserahkan kepada Allah. Yang terkorban pun ahli syurga, yang tidak terkorban pun ahli syurga, kerana Nabi menjamin mereka adalah ahli syurga. Kita tidak. Tetapi kenapa ahli syurga boleh bertempur? Tengoklah dajilnya Syiah. Sampai ahli syurga boleh bertempur. Pasal itu betul. Pasal itu saya sembahyang Jumaat panjang di Masjid Baghdad. Saya turun teksi, driver teksi ambil kasut dia baling. Betul-betul CP. Tak kena. Sebenarnya tiap lembu tu dia CP. Kena Direktur Ahmad Nisbu. Tak kena saya. Kena Direktur Ahmad Nisbu. Ahmad Nisbu kata, aku tak ada kena mengena dengan ini filem. Pengsan dia. Dia baling kasut tu melayang. Rupanya masjid tu Masjid Abu Hanifah. Masjid Abu Hanifah. Awak marah mereka dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah kata, kalau Dajjal di akhir zaman keluar, katalah Dajjal tu cakap benar, boleh percaya lagi. Tapi Syiah cakap benar, jangan duk percaya. Tengoklah. Dia dengar tu sampai lah dia tak terima Abu Hanifah. Tak terima dia Abu Hanifah. Bila saya fikir-fikir, kita baca Al-Ibanah, betul. Seluruhnya ahli syurga hidup dengan aman. Sahabat-sahabat ni ahli syurga hidup dengan aman. Tiba-tiba boleh bersengketa sama mereka. Siapa punya hal? Rafidah. Keadaan boleh ni tak terkawal. Osman boleh dibunuh. Lepas Osman berbunuh, mereka yang bangkit buat pemberontakan nak cari pembunuh Osman. Kononnya ambil Ali letak sebagai khalifah. Lepas tu pergi cucuk orang-orang Syam. Tengok Ali mati, Osman dia jadi khalifah. Entah-entah dia punya cerita ni. Pergi cucuk orang Syam. Orang Syam yang tak tahu apa ni, tak terbakar dengar. Kita pun kadang-kadang cerita tak tahu apa, kan? Tak tahu orang mencerita, yang tak dengar cerita. Puak-puak orang yang Aceh pukul orang kita mati. Kita tak tahu apa, kita dengar cerita lagu tu. Dengar Raya Aceh pula, kita memang tak boleh dengar nama ni semua, allergic. Kita pun asah golok Perak. Lalu Raya Aceh, dia tahulah aku bubur garam kat dia, aku rendam dia elok. Wahai bukan Raya Aceh buat orang kita, tak buat apa pun. Orang kita yang tolak Raya Aceh jatuh. Tu cerita sebenar. Kadang-kadang cerita tu cicak jatuh dalam kolam,
Orang bercerita bewak je dalam kolam. Dia tu kata tak dengar kerana konda jatuh dalam kolam. Cerita dia cicak jatuh dalam kolam. Dia panjang-panjang. Jadi krokodil dandi lah macam-macam. Subhanallah. Ini yang mati siapa dia? Osman. Tak terkejut ke orang Syam? Syam tu duk ada berapa negeri masa tu? Duk ada Syria, duk ada Jordan, duk ada Palestin. Main ke? Di situ pun bukan calang orang. Katibil wahyu, penulis wahyu ada sana. Bila sana keluar dengan berkuda, mungkin mereka keluar dengan marah tapi nak tahu apa sebenar terjadi. Dia pergi cucuk pula dekat geng Madinah. Mereka keluar dengan senjata. Keluar kan? Ahli syurga bertempur. Berita siapa? Berita Syiah. Kata Abu Hanifah, Dajjal pun masih cakap benar. Boleh percaya. Tapi Dajjal tak cakap benar. Ni nama dia simbolik. Camdek yang betul-betul bagi camdek. Dajjal pun kalau cakap benar hang boleh pakai berita tu. Tapi Syiah tak ada dalam hidup dia cakap benar. Sampai orang yang Nabi didik boleh bersengketa kerana dia. Adakah dia jujur dengan kita? Hang fikir tu lah. Kalau Yahudi boleh bunuh Nabi, Quran ceritakan yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Depa bunuh Nabi dan depa pun tak ada sebab. Tapi bunuh dia. Pasal apa bunuh? Tak tahu. Yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Tak ada sebab yang mana sabar. Adakah kita dia boleh terima? Pasal tu anda tengok ni, yang Yahudi yang nama Darwin ni. Antum sajakah dia kata manusia berasal pada buruk mak ayah? Saja. Tak pasal-pasal. Kita duk belajar manusia daripada Adam. Mai dia kata tu orang kita buruk mak ayah. Kemudian ilmu sains ni cuba membuktikan beruk dengan kita tu memang dua pupu. Mereka pun lukis manusia asal beruk berdiri elok dengan bulu satu badan. Lepas tu beruk tu tua sikit, bulu-bulu dia gugak-gugak, badan jadi tegak sikit. Lepas tu jadi macam kita hilang bulu semua, tinggal atas kepala je. Tengok. Dia lukis gambar. Masa saya sekolah SPM tu dia lukis gambar. Saya pun baru tahu. Saya ni bin Hassan bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Borok Pak Ye. Dahsyat betul kita ni. Rupanya sanad kita ni Borok Pak Ye. Rupanya Pak Amit, bila kita pergi mengaji akidah Ahlussunnah, baru kita jumpa di sisi Yahudi lain daripada Yahudi kesemuanya binatang. Maka Yahudi wujudkan sains manusia lain daripada Yahudi berasal daripada binatang. Dan sains itu terbang ke tempat kita. Terbang ke tempat kita sains itu. Patut kita ni mengaji Quran dan Sunnah, tapi kita tak mengaji. Sekolah-sekolah kita tak ajak Quran dan Sunnah. Dia ajak apa dia? Dia ajak sejarah-sejarah. Geografi kita pun geografi dia apa? Dia ajak apa? Dia ajak pulau ni asal orang tapi kena sumpah jadi batu. Dia ajak kita ilmu geografi macam tu. Ni nama dia Pulau 7. Pasal mereka ni 7 beradik. Mereka ni puteri, turun daripada atas. Lepas tu mereka menikah dengan orang biasa. Mak pak mereka dewa-dewa tak reda, tak boleh naik, kena sumpah jadi puteri 7. Ni kakak yang besar, lepas tu dia tinggi sikit. Yang duduk tepi pantai tu adik bongsu tu dia kecil sikit. Kita diajar manusia ni bila mati tak masuk kubur jadi batu. Kita diajak filem apa? Filem bawang putih bawang merah. Mak bawang putih kan, dia punya madu bukan semua jahat. Ni madu yang jahat. Dia tolak madu dia masuk dalam perigi, jatuh bukan masuk kubur, jadi ikan kalui. Ni akidah mana ni? Manusia jatuh dalam perigi ke, jatuh tang mana ke, mati aksiden, mayat tak jumpa ke, roh dia tetap masuk dalam kubur dan disoal oleh muka dan nakir di alam barzakh. Tapi ketika dia jajah kita, dia jajah dengan akidah kita. Dia jajah akidah kita. Geografi dia begitulah. Subhanallah. Sangat jahat mereka ini. Sangat jahat. Dari segi tasawuf kita, tengoklah, tasawuf kita duk main macam ni lah, katik ramai-ramai. Tasawuf kita memang ada tali temali dengan Syiah. Buku-buku kita semua ada tali temali dengan Syiah. Roh boleh balik rumah,
Roh tengok, oh dia pandai malam Jumaat tak ingat pun kat aku. Lepas tengok TV je. Roh sedih menangis, balik pergi tidur balik. Dibawa cerita pada kita, orang mati ni dia bila masuk kubur, pasal tu kain kapan tak boleh jahit. Kalau kain kapan kita jahit panjang, orang mati tak tahu dia mati. Pasal apa? Masuk dalam kubur, dia nanti berdiri, dia nanti duduk, dia tengok ujung kain kapan dia tak berjahit. Oh, mati dah aku. Dia jatuh balik. Dibawa seksa kubur ni macam tu. Siapa ajak benda ni semua? Ada pengajar dia, ada perancang dia, dididik, ditulis kitab, diasuh, ada pesantren dia, ada madrasah dia, ada universiti dia, ada penajar dia, ada penulis dia, bukan saja benda tu mai. Subhanallah ikhwatul iman, subhanallah, sangat takut dan mestilah kita takut ikhwan. Saya cari tempat berhenti dia. Baik. Kepercayaan kami terhadap agama Allah adalah keyakinan bahawa imam yang 4 adalah khalifah yang mendapat petunjuk, orang-orang istimewa yang keutamaan mereka tak dapat dibandingkan dengan orang-orang selain daripada mereka. Ini akidah kita kepada khususnya 4 sahabat yang jadi khalifah al-Mahdiyyin ar-Rashidin. Tidak dapat disangsikan lagi. Mereka adalah imam yang mendapat petunjuk. Mereka adalah imam yang mendapat petunjuk dan mereka ini sangat istimewa. Saya baca satu pada antum apa yang Ibnu Mas'ud sebut, apa yang Abdullah bin Mas'ud sebut. Saya baca satu saja. Lepas baca tu habislah kuliah kita. Perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud. Ini kita mengaji dalam semua kitab-kitab mustalah, dalam kitab-kitab hadis, kita mesti jumpa perkataan ni. Dalam tafsir-tafsir kan berkenaan dengan keutamaan para sahabat ada perkataan ni. Perkataan apa? Abdullah bin Mas'ud. Dia cerita kepada ulama, anak murid dia. Anak murid dia bukan para sahabat, ulama tabi'in kan. Dia cerita pada depa ni tentang kelebihan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia juga termasuk sahabat, tapi dia cerita kelebihan depa tu. Apa dia kata? Dia kata man kana minkum muta'ayyisan falyata'ayyasa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak mengambil teladan, nak mengambil contoh jalan hidup, maka sahabat Muhammad lah teladan dan jalan hidup yang paling baik. Dia termasuk sahabat, tapi bila dia cerita tu, dia duk cerita pasal sahabat lain. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban. Abdullah bin Mas'ud ni ahli syurga ni, dia kata sesungguhnya hati para sahabat ni tidak ada hati yang lebih baik daripada hati mereka di atas muka dunia. Tak ada. Nabi-nabi dulu lain lah. Ni kita cerita sahabat Nabi. Nabi Muhammad jadi Nabi, sahabat menemani dia. Maka manusia hati paling baik hati sahabat. Lain daripada hati sahabat, baik juga hati, tapi tidak ada hati baik macam hati sahabat. Wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Begitu dalam ilmunya dan begitu sikit bebanan dalam ilmu. Ilmu para sahabat begitu dalam sampai sahabat bila mengajak orang lain, dia mengajak dengan sedikit bebanan. Punya dalam ilmu dia sampai dia letak sikit bebanan. Kita cetek ilmu sampai kita letak banyak bebanan. Kaki dah patah, satu pasal. Nak basuh kaki tak boleh, satu pasal. Kena wuduk juga, kena double dengan tayamum. 2 pasal, 3 pasal. Dia tu tengok tak sembahyang lagi senang. Tayamum pun tak payah, wuduk pun tak payah. Dah naik kapal terbang satu pasal. Nak ambil uduk pun pilot kata tak usah. Satu kapal terbang dalam 400 orang. 400 orang semua pergi ambil uduk. Dengan pilot tak makan ayak orang sekejap lagi. Ayak semua habis. Pilot beritahu apa? Pilot kata sembahyanglah tanpa uduk. Sekejap lagi sampai tang Jeddah ke, tang Madinah ke, ulanglah lain. Dia kata apa? Ni majlis fatwa punya. Tengok. Dah uduk tak ada sebesar.
kena sembahyang tekap orang sebasar, kena pergi balas lain sembahyang tu sebasar. Betapa tak arti kita, beban jadi banyak. Sahabat senang je musafir dengan Nabi, tiba-tiba Aisyah kata apa? Kalung dia hilang. Kalung tu jatuh, unta sudah pergi duduk atas kalung tu. Nabi kita cari sah, setengah duk cari, ada semua tu ambil uduk dah, tiba-tiba ada yang batal, ada tak batal. Tiba-tiba masuk waktu, mereka bumbang, yang uduk pun sembahyang, yang tak uduk pun sembahyang satu sah, tapi tak abad ke orang. Balik dah sampai Madinah, baru cerita, ya Rasulullah, kami sembahyang tadi uduk tak ada. Nabi kata, lain kali kalau batal uduk, tak apalah, dah yang tak ada kan, tayammum sudahlah. Tayammum sembahyang sah. Nabi tak suruh ulang, Nabi tak suruh qada. Pasal apa? Ilmu punya dalam, beban jadi sikit. Subhanallah. Subhanallah. Kita ni ilmu sikit, beban jadi banyak. Mati pakai duit, van jenazah kena bayar, kapan kena bayar, korek liang kena bayar, bagi mandi kena bayar. Tengok 1,500 dah habis. Lepas tu kena goreng bihun 3 paket, bagi arwah lapang ni makan pula. Tengok beban kita macam mana. Para sahabat beban dia sikit, pasal apa? Ilmu dia banyak. Dah kamu sedih, ditimpa musibah, yang sedih, yang letih rehat, yang kuat buat kerja. Kami tu, rumah kami tak ada mati, kami tak sedih, kami masak bagi orang sedih makan. Tengok kerja dia betul. Yang mana betul? Kita naik kereta 4 orang, kita pergi Kuala Lumpur betul kan? Naik kereta 4 orang. Driver bawa kereta, dia mengantuk. Driver mana pun tanya, tak pernah mengantuk, tapi duk mengantuk. Nanti kata, ustaz mengantuk? Ada okey. Tapi kereta duk pergi macam ulang kena bedai. Tapi tak pernah mengaku mengantuk. Yang mana betul? Tersuruh dia terus bawa kereta ke, suruh dia tidur sebelah, saya bawa kereta untuk dia. Yang mana betul Pak Mik? Tukang driver lah betul. Yang mana betul? Kawan tu sedih, laki dia mati, suruh dia pergi dapur masak ke betul? Kita pergi masak, hantar kat dia ke betul? Tengok kita macam mana. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi ni ilmu dia dalam, beban dia sikit. Apa dia? Wa aqwamuha hadiyan. Mereka lah orang yang paling lurus petunjuk Allah untuk mereka. Wa ahsanaha halan. Mereka lah orang yang paling cantik kehidupan dia. Qauman, mereka satu kaum, ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka satu kaum yang hebat, sehingga kan Allah takdirkan mereka kawan dengan kekasih Allah. Mereka kawan dengan kekasih Allah. Oh, dahsyat. Dahsyat. Kita cerita ke orang, saya ada satu kawan. Kawan saya punya kawan, dan kawan tu ada lagi satu kawan. Kawan tu punya kawan, ada kawan dengan satu wakil rakyat. Tapi kita ni seronok dah. Wahai, tak ada apa pun dengan kita. Berapa banyak kawan duk ada, kita seronok. Tapi sahabat Nabi disahabatkan dengan kekasih Allah. Wa iqamati dini. Mereka lah orang yang pertama menegakkan agama ini. Fa'arifu lahum fadlahum. Kenailah kelebihan mereka. Wattaba'uhum fi atharihim. Ikutlah perjalanan mereka. Fa'innahum kana 'alal huda al-mustaqim. Kerana mereka di atas petunjuk yang sangat lurus. Benarlah jalan ahli sunnah mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Ikhwan, kita berhenti pada perkataan kami mempercayai semua riwayat sahih yang datang daripada ahli riwayah yang berisi khabar tentang turunnya Allah ke langit dunia, dan Allah berfirman, mana yang memohon, mana yang meminta ampun. Kita berhenti dekat tu. Imam Abu Hasan kata semua riwayat yang kata Allah Ta'ala turun, kesemuanya sahih, kita terima, dan sememangnya Allah Ta'ala turun, dan jangan kita kata benda lain yang turun. Wallahu Ta'ala alam. Ada soalan ke? Ya sahabat. Saya ada terdengar satu perbincangan. Dia katakan ikhwan muslimin, dia dengan Syiah dia nak jadi tak bermusuh, mana kepentingan untuk melawan pemerintah dia utama.
walaupun pemerintah tu maksiat, tapi Syiah ni dia akidah. Tapi Ikhwan Muslimin dia tak ada masalah. Asal dia nak lawan pemerintah boleh berdamai. Betul ke? Oh, sahabat tanya saya betul ke? Tapi saya kata Ikhwan Muslimin dia tak bermusuh dengan Syiah. Ha.